Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Cikgu harap kamu dah bersedia untuk sesi PDP hari ini. Kita masih lagi berada dalam bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Subtopik kita pada hari ini adalah 6.3 iaitu luas permukaan bentuk 3D. Apa yang kamu akan belajar dalam video kali ini adalah tentang macam mana membentuk rumus bagi luas permukaan bentuk 3D. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak membentuk rumus bagi luas permukaan bentuk 3D. Okay, first kali kita lihat kubus. Kubus apabila kita buat bentangan, dia akan ada 6 segi 4 sama. Kubus tu sendiri terdiri daripada 6 permukaan yang mana segi 4 sama. Jadi kita ada 6 permukaan segi 4 sama di situ. Jadi apa formula untuk luas segi 4? Luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi di sini formula dia adalah 6 darabkan dengan panjang darab lebar. Itu adalah rumus untuk kubus. Seterusnya kita lihat pula kalau diberi pada kamu bentuk cuboid. Cuboid bila dibentangkan dia akan ada dua jenis bentuk segi 4 di situ. Dia akan ada segi 4 tepat dan segi 4 sama. Jadi segi 4 tepat kita di sini ada 4. Tulis kat sini 4 segi 4 tepat. Dan kita akan ada 2 segi 4 sama. Jadi macam mana mengira luas permukaan dia? 4 darabkan dengan panjang darab lebar. Ingatlah bagi segi 4, 4. Segi 4 mesti panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, kalau di sini mestilah sama di sini. Jadi di sini lebar, di sini cikgu nak letak apa? PL. Dia still L lah sebab dia segi 4 sama. Okey, jadi 4 darab P darab L tambahkan dengan 2. Okey, luas segi 4 sama. L darab L. Jadi di sini kamu boleh letak 4PL tambahkan dengan 2 L kuasa 2. Dia mesti lihat pada berapa permukaan yang ada. Yang tu kamu kena tahu. Okey, seterusnya bentuk ketiga yang ingin kita lihat adalah piramid. Piramid, kalau kita buat bentangan, bagi piramid yang ni ya, dia akan ada berapa segi 4? Dia akan ada 1 segi 4 sama. Dan dia akan ada berapa segi 3? Dia akan ada 4 segi 3. Okey, kita labelkan. Di sini adalah tinggi bagi segi 3. Jadi kalau diberi di sini pada kamu ni adalah tinggi segi 3. Ni panjang darab lebar. Okey, jadi 1 darabkan dengan luas segi 4 sama. 1 darab panjang darab lebar. Yang ni untuk segi 4 sama. Tambahkan dengan 4. Darabkan dengan luas segi 3. 1/2 darab lebar darab tinggi. Yang ni adalah formula untuk luas permukaan bagi piramid. Seterusnya kita lihat kalau diberi prisma kepada kamu. Kita dah belajar sebelum ni, prisma dia ada pelbagai permukaan yang kongruen. Kalau diberi trapezium, dia adalah prisma trapezium. Kalau dalam soalan ni, dalam gambar rajah yang diberi ni adalah prisma segitiga. Sebab segitiga ada 2 segitiga yang kongruen di sini. Okey, jadi kita lihat untuk yang ni bentuk bentangan dia ada berapa
segitiga. Ada 2 segitiga. Ada berapa segi 4? Kita ada 1, 2, 3. Ada 3 segi 4. Jadi kita bentukkan rumus bagi prisma ini. Okay, yang ni cikgu label P, L. Ingat segitiga dia mesti ada tinggi. Jadi tinggi dia di sini. 2 darabkan dengan 1/2 darab lebar darab tinggi. Kenapa 2? Sebab ada 2 segitiga. Tambahkan dengan ada 3 segi 4. Segi 4 panjang darab lebar. Jadi kita dah kira untuk 2 segitiga. Segitiga formula dia 1/2 darab lebar darab tinggi. Jadi itu adalah formula untuk prisma. Seterusnya kita lihat bentuk kelima. Bentuk kelima yang kita ingin bentukkan rumus bagi luas permukaan dia adalah kon. Kon dia terdiri daripada satu bulatan dan satu permukaan melengkung. Ini adalah permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni kelas, apabila kita, kalau kamu rujuk buku teks muka surat 106, kamu akan diberi satu eksperimen kepada kamu yang mana permukaan melengkung ni dipotong kepada 88 sektor yang sama saiz. Kemudian disusun seperti segi 4. Sebab itulah bila sebelum ni kita tanda dulu dia ada satu luas bulatan dan satu permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni rujuk pada muka surat 106 ada ditunjukkan macam mana dia mencari luas permukaan melengkung ni. Okey, luas permukaan melengkung ni didapati bila yang ni dia jadikan 1 segi 4 dengan potongan sebanyak 88 yang sama saiz. Jadi di sini ni, yang ni S, di sini ini sebenarnya lilitan bulatan. Lilitan bulatan kita apa? 2 pi J. 2 pi J. Okey, diberi A, B, C, D. Okey, ni diajar dalam buku teks. 88 kali dia potong kat situ, dia akan jadi bentuk segi 4. Diberi pada kamu panjang AB. Bila AB tambahkan dengan CD, dia sebenarnya adalah lilitan. Jadi AB tambah CD sebenarnya adalah 2 pi J. AB adalah sama dengan CD. Jadi 2 pi J ni perlu dibahagi 2. Jadi yang tinggal adalah pi J. Jadi di sini ni pi J S. Jadi untuk permukaan melengkung ni pi J. Yang ni S. Untuk bulatan kita tahu macam mana nak cari luas bulatan. Pi J kuasa 2. Jadi di situ pi J kuasa 2. Tambahkan dengan pi J S. Yang ni adalah formula untuk kon. Kamu boleh rujuk muka surat 106 dalam buku teks kamu. Ada diterangkan secara detail. Seterusnya kita lihat bentuk yang ke-6. Bentuk silinder. Kenapa cikgu letakkan bersebelahan kon dengan silinder? Sebab kon dan silinder dia mempunyai satu permukaan melengkung. Yang ni adalah permukaan melengkung bagi silinder. Ni adalah permukaan melengkung bagi kon. Okey, kita lihat.
Ada berapa bulatan kat sini? Ada satu bulatan. Bila kita buat bentangan, kita akan nampak segi empat tepat. Jadi ada satu segi empat tepat. Tapi kamu jangan tertukar. Luas segi empat tepat yang ni dia tak sama panjang darab lebar. Sebab dia permukaan melengkung. Okey, ni adalah T bagi silinder. Yang ni adalah jejari bagi silinder. Ni jejari bagi silinder. Yang ni adalah T. Macam mana nak dapat benda ni? Kita dah diberi, kamu dah diterangkan dalam video bahagian kedua. Untuk permukaan melengkung, bagi yang ni, dia sebenarnya adalah lilitan. 2 pi J. Okay. Satu luas bulatan pi J kuasa 2, tambahkan dengan satu luas segi empat tepat. Yang ni adalah 2 pi J, kat sini adalah 2 pi J, kat sini adalah T. Jadi dia adalah 2 pi J T. Jadi ni adalah rumus bagi silinder. Okey, yang terakhir yang kamu perlu belajar tentang luas permukaan bentuk 3D adalah sfera. Sfera memang dah diberi kepada kamu. Luas permukaan bagi sfera adalah 4 pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 ni merujuk pada luas bulatan. Jadi kita darabkan dengan 4 pi J kuasa 2. Ni adalah luas bagi sfera. Baiklah, itu sahaja rumus bagi luas permukaan bentuk 3D yang kamu perlu tahu. Kita ada 7 bentuk yang kamu perlu tahu. Macam mana membentuk rumus dia. Bentuk yang pertama adalah kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder, kon dan last sekali, sfera. Kamu perlu tahu macam mana kamu nak membentuk rumus supaya bila kita nak buat pengiraan, lebih senang untuk kamu. Jadi apa yang kamu perlu buat selepas menonton video ini adalah salin nota di dalam buku latihan ataupun buku nota masing-masing. Okey, kelas. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.